semalam rakyat Malaysia mendapat RM500 kepada mereka yang mempunyai caruman kurang daripada RM10,000. Alhamdulillah. Ya, Allah di KWSP. Ya. Ini adalah hasil daripada pentadbiran kerajaan yang dilihat semakin mendapat tempat di hati rakyat. Okey, seterusnya Datuk Seri Kamal Amin. Saya nak tanya soalan yang bersifat politik. Ya. Berkait dengan rombakan kabinet. Ada yang mengatakan Datuk Seri Zahid sedang menyusun barisan pimpinan baru UMNO menjelang pada pemilihan parti yang akan datang, Ya. dengan mencadangkan Tok Mat Hassan sebagai Menteri Luar dan meletakkan Datuk Seri Zamri Kadir sebagai Menteri Pertahanan Tinggi dan juga Datuk Seri Khalid Nordin sebagai Menteri Pertahanan, dan orang-orang ini lihat akan menggantikan Tok Mat Hassan untuk dijadikan sebagai timbalan dan juga naib Presiden UMNO akan datang. Komen Datuk, silakan. Terima kasih, Saudara Bob. Saya tidak melihat apa-apa perubahan kabinet itu. Datuk Seri Zahid sebagai timbalan pada menteri. Benar, beliau sebagai Presiden Parti UMNO. Dan benar, Datuk Seri Anwar Ibrahim dia akan berunding dengan semua pemimpin parti. Tapi bukan menentukan jawatan. Keberadaan sesiapa untuk jadi menteri, itu memang dari segi cadangan daripada parti. Bukan macam dulu. Dulu konon-kononnya ikut cakap parti. Bila parti UMNO mencadangkan nama, dia tak pakai pun. Ya. Tapi Datuk Seri Anwar Ibrahim menyantuni setiap nama-nama yang dihantar oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi untuk pertimbangan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan jawatan mana-mana pun itu prerogatif Perdana Menteri. Dia begitu yakin bahawa Tok Mat ini akan lebih berperanan di peringkat antarabangsa. Kerana latar belakang dia. Tok Mat banyak orang tak tahu, Tok Mat Hassan ni dulu adalah CEO kepada syarikat antarabangsa. Dia bukannya dia berada dalam negara ini. Dia syarikat UMW lah, Mercedes apa semua di peringkat antarabangsa. Sekarang kita nak mengejar kehadiran pelabur-pelabur dari luar. Jadi tepatlah hari ini pun cuba lihat bagaimana dia berperanan, bagaimana unjuran yang dilakukan oleh Datuk Zamri Abdul Kadir yang begitu berjaya sebagai Menteri Luar sepanjang setahun lalu. Kita dapat mengatasi banyak masalah-masalah di peringkat antarabangsa. Dan sekarang ni kita perlu kalau lebih tegas lagi. Sebagai Menteri Pertahanan, kita menghadapi masalah di Gaza. Masalah Israel ini. Jadi dengan berlatar belakangkan pengetahuan sebagai Menteri Pertahanan, tentulah sentuhan beliau sebagai Menteri Luar itu lebih berarti lagi. Jadi saya suka menyatakan membantu banyak lah. Ya, jangan perlekehkan Perdana Menteri, Bob. Cuma yang saya mengharapkan menteri-menteri, Datuk Dahlah saya minta maaf lah Dok. Kadang-kadang ini mencakupi ada ahli-ahli parlimen daripada UMNO, daripada Parti Keadilan, daripada DAP, daripada Amanah. Kita mengharapkan agar setiap menteri yang dilantik sebagai members of the cabinet, kuasa mereka sama. Dekrinya sebagai menteri sama. Cuma mereka perlu menghayati, sebagaimana selalu saya katakan, hasrat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mahu menangani derita rakyat. Ini paling penting. Tapi alhamdulillah, saya tengok keterjaminan makanan sudah pun disantuni. Harga barangan saya nampak dari sahabat kita saudara Mat Sabu. Bukan, ini Amizan. saudara Amizat sudah pun memanglah beliau terpaksa turun naik ke Sabah. Tapi sudah pun memulakan tangkapan demi tangkapan. Ya. Kartel-kartel yang menyimpan beras, menyimpan gula, minyak dan sebagainya. Artinya mereka sudah pun melaksanakannya. Nak kata terbaik itu tidaklah. Tapi saya berkeyakinan untuk member kabinet kali ini nampak gayanya ada lebih hebat lagi. Contoh lagi, saya minta maaf lah. Puan Zaleha, dia sebagai Menteri Kesihatan. Bila dia dipindahkan ke wilayah Persekutuan, masalah terbesar. Ini masalah yang orang adukan macam-macam. Kononnya kerajaan Madani ini merobohkan rumah di kampung Setiajaya. Di kawasan Setiawangsa. Ditangani dengan baik. Semua mereka yang ada di kampung tersebut dijanjikan akan mendapat rumah, pemindahan dan sebagainya. Artinya tidak diketepikan. Berbeza dengan di Kelantan. 3 malam dulu saya berbicara dengan saudara Wan Husin. Bagaimana kita melihat derita pedihnya rakyat yang mereka tinggal di kawasan itu sejak tahun 1920 dan dinafikan untuk memiliki tanah tersebut. Dan akhirnya Roboh. Di rumah mereka dirobohkan. Masya Saya tak dapat boleh melihat keadaan begitu. Menitis air mata saya melihat warga bangsa kita yang terpaksa mengemis di bumi sendiri. Jadi saya haraplah agar menteri-menteri barisan kabinet, sebab kita berbicara malam ini tentang kabinet, Datuk, dan kita mengharapkan menteri-menteri. Datuk di bawah mana kementerian mana, Datuk?
Saya Kuskop. Ha? Ini usahawanan dan juga koperasi. Keusahawan dan koperasi. Dan saya dikabarkan Kuskop sekarang ni sedang menjalankan dia punya jaringannya untuk membantu rakyat. Ya. Sama ada tekunnya lah, amanah ikhtiarnya, Koperasinya lah. kooperasinya. Itu hari saya mengundang Saudara Datuk Fatah Iskandar Fatah Abdullah. Dan beliau menjelaskan bahawa Kuskop sekarang ni berusaha untuk memantapkan ekonomi warga bangsa kita. Artinya menteri berjalan. Ya. Cuma memanglah Datuk Khalid Nordin ni dia sebagai menteri ni dia slow sikit dalam buat kenyataan. Tetapi ditangani masalah kaki tangan Kementerian Pertahanan ditangani. Mana-mana rumah yang yang selah pun tak elok apa semua diperbaiki. Dan Kementerian Dalam Negeri saya nampak walaupun tidak ada kenyataan, saya rasa itu sepatutnya. Kalau Datuk ingat zaman Tun Dr. Ismail dulu sebagai Menteri Dalam Negeri dia tegas. I will never tolerate. Dan akhirnya masalah pendatang tanpa izin ditangani oleh begitu ramai anggota pasukan polis apa semua tangkap. Berapa ramai tangkapan telah dibuat. Datuk. Yeah. So artinya bagi saya beliau melaksanakan dalam diam. Tak semestinya nak dihebohkan. Macam juga saya punya presiden. Datuk Seri Hamidi. Dalam keadaan beliau tak begitu sihat pun dia turun ke gelanggang menangani. Nadma Datuk, saya cakap terus terang Datuk, saya cukup. Tak ada musim sekarang banjir. Walau banjir pun tak ada lagi kita berbondong-bondong nak cari gula, nak cari beras, nak cari makanan. Semua dah tersedia. Nadma melaksanakan dengan begitu baik menangani derita rakyat. Dan beliau daripada Sabah. Kabarnya dengan Datuk ada di Sabah tu. Saya tengok gambar tu. Boleh Datuk bagi komen sikit. Apa usaha? Sebab orang mengatakan dia bekerja ke Sabah, kononnya nak berjumpa dengan ahli parlimen. Boleh Datuk cerita sikit Datuk? Ya, perhimpunan pada hari itu ialah untuk menjatuni tahun baru dan juga Christmas di Sabah. Sebab kita melengkapkan perpaduan. Dalam konteks kita menghormati setiap rakyat di Malaysia ini dalam culture yang tersendiri. Dan kita jangan ada ekstrim yang akan memberikan kesan kepada bangsa dan agama untuk melahirkan kerajaan perpaduan yang sebenarnya. Jadi konteks ini kita lihat bahawa banyak pengumuman telah dibuat oleh Datuk Seri Zahid Hamidi untuk menjatun penduduk-penduduk di Kota Belud yang memberikan keyakinan banyak kepada kita untuk membantu mereka-mereka yang memerlukan keperluan facilities dan privilege yang ada di situ. Saya kagum kerana immediate dia telah pun meluluskan beberapa projek desa yang memberikan kesan terlalu banyak kepada penduduk di Kota Belud. Terutama sekali di kedamaian. Dan inilah antara yang isi pati yang saya lihat ianya memberikan kesan untuk kebajikan rakyat di Sabah. Ya, itu yang saya tak, saya lihatlah ada gambar pula tu Datuk bersama dengan Muhammad Timbalan Perdana Menteri. Saya nampak bahawa beliau bukannya nak jumpa wakil rakyat, tak jumpa. Berjumpa dengan rakyat tu. Dia tak berjumpa dengan wakil rakyat. Itu yang saya lihat. Dia santuni sampai habis. Itu masalahnya apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mahu supaya member kabinet menyantuni rakyat, menangani derita rakyat. Betul. Bob, saya ingat ini cerita tu biarlah kita nanti orang kata kita propaganda pula sebagai menteri. Saya lebih suka bercakap soal politik. Ustai kita berbicara tentang kabinet ini dan saya mengharapkan members of the kabinet, anggota menteri-menteri yang ada tu laksanakanlah tugas dan amanah yang diberikan oleh Yang Amat Perdana Menteri pada anda, laksanakan sepenuhnya, tapi jangan lupa matlamat adalah untuk menangani derita rakyat. Dan kabarnya miskin tegak pun sudah pun ditangani. Alhamdulillah. Ini masuk fasa kedua untuk memastikan kekayaan negara ini dapat dikongsi, kemakmuran negara ini dapat dimiliki oleh rakyat sepenuhnya. Silakan, Bob. Amin. Baik, saudara sedang penonton sekalian, saya ingin orang kata nak highlight sikitlah. Kerajaan hari ini sedang mengaturkan Kongres Ekonomi Bumiputera 2024 yang akan berlangsung pada 29 Februari sehingga 2 Mac 2024 bertempat di Putrajaya, Datuk. Kerajaan Perikatan Nasional sebelum ini yang melaungkan Melayu, Islam dan sebagainya tidak buat benda ni. Hanya kerajaan perpaduan, insya-Allah, yang memastikan ekonomi Bumiputera. Dan Kongres Ekonomi Bumiputera ini bukannya pertama kali kita buat, Datuk. Kan? Dulu kita buat asalnya timbullah tekun, marah, amanah ikhtiar dan sebagainya. Datuk, sebagai salah seorang yang memegang taruh sebagai agensi yang memperkasakan ekonomi Bumiputera, apa pandangan Datuk? Seperti mana yang telah pun dibuktikan, yang telah pun digaris pandukan
yang telah dikeragakan oleh kerajaan pada waktu itu, pada tahun 1994. 64. Hasil daripada himpunan cendekiawan. Pada waktu itu lahirlah Yayasan Tekun. Dengan berniat agenda utamanya membantu. Membantu khususnya Bumiputra, mereka-mereka yang adalah kelompok mikro. Dan pada tahun 1998, 9 November, ditukar kepada Tekun Nasional dengan beralasan lebih berfungsi dari segi pembiayaan. Kalau yayasan itu dia percuma, tapi ini telah ditukar pada pembiayaan. Dengan bermodalkan 150 juta. Dan hari ini kita boleh berbangga dengan himpunan itulah maka lahirlah Tekun Nasional. Yang sekarang ini menghampiri sudah memberikan bantuan ataupun pembiayaan melebihi 600,000 orang. Bukan sikit. Merasai daripada 600,000 hasil. 600,000 ya? 600,000 orang. Dan kita telah melihat daripada apa yang telah dilakukan itu memberikan kemudahan yang keterlaluan luar biasa. Sehingga kami mendapat hampir 18 anugerah terbaik di dunia. Yang mengatakan dengan jelas agensi ini betul-betul memberikan bantuan dan pertolongan kepada peniaga-peniaga dalam kelompok mikro. Baik. Dan ini yang dilihat sebagai hasil daripada himpunan para cendekiawan dalam Dewan Perniagaan ini yang memberikan hasil yang lumayan hebatnya kepada rakyat Malaysia.